Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Saya Puan Baharia binti Haji Bahram daripada SMK Seri Puteri Ipoh. Hari ini saya akan mengajar bab nisbah dan graf fungsi trigonometri. Subtopik 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Matematik tingkatan 5. Apa kita nak belajar hari ni? Yang pertama, kita akan belajar melukis graf fungsi trigo, nilai y sin x, cos x dan tangent x bagi julat 0 hingga 360 darjah, dan kita akan lihat ciri-ciri setiap graf itu. Yang pertama, kita ada graf y sama dengan sin x. Seperti biasa, sebelum kita melukis graf, kita perlu ada jadual nilai. Ini kita panggil sebagai jadual nilai, ya. Jadual nilai ini saya gunakan nilai untuk paksi X 0 hingga 360 darjah seperti mana yang dikendaki. Sekarang saya nak kamu sama-sama dengan saya, ya. Semua orang pegang kalkulator. Sekarang kan ada sin X kan. So cikgu nak awak masukkan nilai X ini dengan 0 supaya kita dapat nilai sin 0 berapa darjah. Sin 0 berapa nilai dia. Semua dapat 0? Bagus. Sekarang kita masukkan nilai X dengan 90. Apakah nilai bagi sin 90? 1. Bagus. Next, kita masukkan sin 180 darjah. Nilai dia akan dapat 0. Next, sin 270 darjah. Negatif 1. Dan terakhir sekali, kita masukkan nilai X 360 darjah. Kita dapat nilai 0. Cikgu harap semua dapat dan cuba, ya. Semua mesti cuba. Kemudian kita plotkan graf ini. Sebelum kita plot, kita tengok di sini. Nilai pada paksi Y, ini paksi X, ya. Cikgu dah beritahu tadi, kita gunakan nilai daripada 90 hingga 360 julat dia daripada 0, ya. Kemudian nilai julat Y, kita tengok nilai maksimum ialah 1. Nilai minimum ialah negatif 1. So, kita tanda sini 1 dan negatif 1. Kemudian kita plot titik yang pertama. Titik yang pertama ialah 0,0. Kita plot di sini. 0,0. Macam biasalah. Yang kedua ialah 91. Sini. Kemudian diikuti dengan 180. Titik yang ketiga, 270 negatif 1. Dan titik yang ke seterusnya 360. Bila kita dah plot semua titik, kita sambungkan. Kita dapati grafnya berbentuk demikian. Bila kita tengok graf ini, ciri yang pertama, nilai maksimum dia adalah 1, nilai minimum dia adalah negatif 1. Dan dia berlintasi ataupun bersilang dekat paksi X di 0, 180 dan 360. Itu cirinya. Untuk ini, cikgu akan bagi satu tips. Macam mana awak nak ingat graf sin ni bentuk macam mana? So, graf ini adalah berbentuk S. S macam mana, cikgu? Tak nampak macam S pun. Tapi S ni kita pusing dan kita terbalik dan kita pusingkan. Dia nampak macam S. Kenapa cikgu pilih huruf S? Kenapa tak pilih huruf N ke? Ini macam U ke? Ada sebab. Sebabnya S adalah untuk sin. Supaya awak kena mudah ingatlah. Kalau graf Y sama dengan sin X, so graf dia bentuk S. S yang diterbalik, dipusing dan diterbalikkan. Next, kita pergi pada graf cos Y. Graf cos Y macam biasa, kita bina dulu jadual nilai. Semua orang pegang kalkulator sekali lagi. Letakkan nilai nilai X itu dengan 0, ya. Nilai cos 0 ialah 1. Nilai cos 90 dapat 0. Nilai cos 180 negatif 1. Awak buat tak ni? Buat, jangan tak buat. Sama-sama dengan saya. Cos 270 dapat 0 dan cos 360 awak dapat 1. Kalau kita perhatikan di sini, nilai maksimum dia masih 1, nilai minimum dia masih negatif 1.
Okey, kita tengok apa yang kita boleh plot di sini. Okey, titik pertama dia ialah 01. Titik yang kedua ialah 90, kosong. Titik yang ketiga ialah 180, negatif 1. Seterusnya, yang keempat, 270, kosong. Dan titik yang berikutnya, 361. Okey, kita tengok ya. Setelah kita sambungkan, oh, dia bentuk macam tu. Okey, ni bentuk apa ni pula? Macam mana cikgu nak bagi tips ni? Okey, cikgu akan bagi tips pada awak supaya awak boleh ingat bentuknya. Okey, tips ini saya berikan dia sebagai graf ini kita namakan ataupun bentuknya adalah berbentuk C. C macam mana cikgu? C yang saya terbalikkan. Kenapa cikgu pilih C? C adalah untuk cos. Okey? C ni bahasa Melayu K lah. Kalau bahasa Inggeris COS. Okey? So, kalau C is for cos. So, awak ingatlah kalau cos bentuk dia macam C. Tapi C yang telah dipusingkan lah macam ni. Okey? Okey, next. Kita tengok graf tangent. Okey? Sama juga. Macam tadi. Okey, semua ambil kalkulator. Okey, sekarang kita dah masukkan nilai X dengan kosong. Kita dapat tangent kosong ialah kosong. Tangent 90 ialah math error. Betul? Okey, math error tu maksudnya dia tidak tertakrif. Jadi sebenarnya nilai dia tidak tertakrif. Macam mana yang dimaksudkan nilai tertakrif, cikgu? Macam mana nak lukis? Kejap kita tengok ya. Okey, 180, tangent 180 ialah kosong. Tangent 270 ialah math error juga, tidak tertakrif. And tangent 360 ialah kosong. Okey, untuk memudahkan kita tanda dulu yang kosong-kosong ni. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, dia tidak ada nilai maksimum dan tidak ada nilai minimum. Okey, so kita tanda dulu yang pertama kosong-kosong. Okey, kemudian 180 kosong dan 360 kosong. Okey, sebenarnya keadaan dia jadi okey. Sebenarnya ni dia bersambung ya untuk nilai negatif. Tapi cuma kita nampak yang ni je lah. Sebab kita punya julat dari 0 hingga 360. Okey, maksudnya tidak tertakrif ini. Dia tidak menyentuh pada nilai 90 darjah. Dia akan jadi infinity. Maksudnya tidak terhingga. Jawapan dia sampai bila-bila pun dia takkan kena pada 90 darjah. Begitu juga dengan kawasan ini dan kawasan ini. Ini pun juga 270 dia takkan menyentuh. Sebab itu dia jadi tidak tertakrif. Okey. Tadi saya dah ajar sin, saya dah ajar graf cos, saya dah ada graf tangent. Okey, untuk graf tangent dia hanya bersilang pada paksi X di 0, 180 dan 360 dan selainnya adalah tidak tertakrif. Okey. Jadi untuk awak ingat cikgu pesan tadi, graf sin berbentuk S yang dipusingkan, kemudian graf cos berbentuk C dan graf tangent begini keadaan dia. So 3 saja jenis graf yang basic awak kena ingat. Okey. Okey, ada lagi satu. Kenapa awak kena faham dan saya nak awak faham keadaan ini ya. Okey, sekarang sekali lagi pegang kalkulator awak. Okey, cuba awak cari nilai sin 45 darjah. Ya, bagus. Awak dapat 0.7071. Okey, tekan pula cos 45 darjah. Yes, awak akan dapat jawapan yang sama. Okey, kenapa cikgu? Nanti kita tengok ya. Okey, tekan dulu sin 225 darjah. Yes, awak akan dapat negatif 0.7071. Tekan cos 225 darjah. Ya, bagus. Masih jawapan yang sama dengan yang atas, negatif 0.7071. Okey, sebenarnya apa yang dimaksud oleh keadaan ini? Kenapa dia sama? Yang ni sama, nilai X dia sama, nilai Y dia menghasilkan jawapan yang sama. Okey, so kita tengok. Okey, ini adalah graf apa? Ini adalah graf sin. Kita mula-mula kita lukis tadi. Ini adalah graf sin ya. Okey, ini adalah graf cos. Okey, bila kita lukis graf sin dan graf cos, kita dapati dia bersilang pada dua titik. Ni untuk julat 0 hingga 360 darjah ya. Dia bersilang pada dua tempat. Okey, satu tempat di sini.
Okey. Di mana nilai X dia ialah 45 darjah. Ni, nilai X dia 45 darjah, manakala nilai Y dia ialah 0.7071. Bermakna persilangan persilangan antara graf cos dan sin adalah pada koordinat ini, 45 0.7071. Okey, titik yang kedua ialah di sini. Okey, di mana nilai X dia ialah 225 dan nilai Y dia ialah negatif 0.7071. Okey, dan dua tempat ini adalah titik persilangan antara nilai sin dan cos, di mana kedua-dua nilainya mempunyai nilai Y yang sama. Okey, so tips dia, graf ini bersilang pada dua titik ini, 45 dan 225 bagi pasti X. Soalan ni pernah masuk ya dalam SPM. Okey.